Saya rasa ramai yang menyesal, terutamanya di Terengganu ni, bila tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri sekali. Kalau dia tahu dengan duit yang mereka lontarkan di Terengganu ni, saya nak beritahu, bukan hanya yang jenis angkat sumpah wallahi saya undi PAS dapat duit ni. Di pejabat daerah ni, mereka agihkan duit dengan menggunakan program yang dipanggil Dana Bakti Remaja. Tahun lepas tak ada. Tahun ni tiba-tiba dia bagi duit di pejabat daerah ni. So kalau mereka tahulah mereka nak menang besar dengan duit ni, saya yakin itu hari pun mereka akan bagi duit. Mereka akan bagi duit. Jadi saya nampak pilihan raya yang akan datang ni, yang justifikasi yang paling jelas sekali yang kita boleh nampak, pilihan raya di Tioman. Di Tioman ni, insya-Allah kita akan lihat calon Barisan Nasional yang telah pun mendapat laluan daripada Pakatan Harapan akan menang besar. Di Padang Serai kita tak boleh jadi kayu ukuran. Sebab apa? Saya yakin orang-orang UMNO pun marah dengan calon Padang Serai ni. Sebab calon Padang Serai ni, walaupun tempat dia pun belum selesai pilihan raya, dia dah desak supaya Presiden UMNO meletakkan jawatan pengurusi Barisan Nasional. Jadi saya secara peribadi saya tak akan turun bantu calon selagi dia belum minta maaf. Dan saya nampak kawan-kawan saya yang lain pun tak pergi turun ke Padang Serai kerana mereka juga marah dengan tindakan calon Padang Serai ni. Jadi ini kayu pengukur pertama di Tioman. Kayu pengukur kedua ialah dalam tempoh 6 bulan daripada sekarang kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri. Negeri Kelantan, Negeri Terengganu, Negeri Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. 5 negeri ni akan ditawan oleh Kerajaan Perpaduan. 6 negeri. 5 negeri dulu. 5 negeri dulu. Bacakan dulu komen di Facebook ni. Wah, banyak sekali komen antara daripada Sean Ibanez. Ini Muslim Position lah ni. Tak kisahlah orang UMNO ke BN ke, kita akan berganding bahu menentang PN, katanya. InsyaAllah. Kemudian saya ambil daripada YouTube, daripada saudara Mohsin Idris, kekok aku BN and PH bergabung. Kita apa tak kekok ni? Belakang saya ni nampak ni ada logo Pakatan Harapan. Allah. Lagi kekok. Saya pun kekok sebenarnya, ambil masa seminggu lebih nak move on. Okey, komen daripada Hafiz Hashim YouTube. Ayuh BN PH kita lawan PN habis-habisan. Bila PN hancur, PH BN lawan balik. Saya suka ni, sebab saya pernah cakap soal ini. Saya pernah cakap di dalam satu program dan juga teman-teman UMNO, kawan-kawan UMNO, musuh kita boleh kompromi, tetapi pengkhianat tidak sama sekali. Ini tapi saya tak apa setuju dengan PH BN lawan balik ni. Sebab apa? Bagi saya, hari ni PH dia boleh kuasai kawasan-kawasan bukan Melayu, pengundi bukan Melayu. BN kita mempunyai potensi untuk dapat gana balik sokongan Melayu. Kalau dua ni boleh disatukan dan we can prosper together, we can govern the country, which we are going to have a much more better and much more stable government. Kenapa kita nak benda ni jangka masa singkat? Bukankah itu lebih baik kita buat untuk jangka masa panjang? Betul. Baik. Jadi, kita bacakan lagi komen-komen kawan-kawan kita di Facebook daripada Moz. Agung sudah perkenan, kita akur dan terima. PN yang tolak cadangan Agung siapa suruh? Betul. Okey, daripada Wilfrid. Itu sebab saya nak beritahu, sebenarnya yang banyak membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ni ialah Muhyiddin. Kalau dia tidak angkuh, dia tidak sombong, dia tak bongkak, bila dah terlalu kaya, dah maklumlah kan, 600 bilion bila dah terlalu kaya, dia tak boleh membezakan dia tu rakyat dan baginda Tuanku Tu Agong. Baik, ni daripada Wilfrid Arukiasami. Saya ambil daripada Facebook. Tak fahamlah PN ni, kalau BN gabung dengan mereka seronok pula. Tapi yang di-Pertuan Agong bagi keutamaan pada PN, tapi angkuh dan tolak. Sekarang meroyan. Buat yang terbaik PH plus BN, utamakan rakyat, nanti PRU 16 boleh sapu balik kursi.
Ini saya setuju. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini ada satu cadangan daripada saudara Zul Faizal di Facebook. Kosongkan dulu kerusi TPM. Lantik Menteri Kanan sebagai ganti. Lantik Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai TPM selepas terbukti tidak bersalah. Baik, saya nak komen sedikit tentang ini sebab ini pun yalah, saya turun di bagai Datuk dan tentunya saya berlawan dengan Zahid Hamidi. Yalah, itu politik biasalah. Tetapi bila kita fikirkan dari segi sudut kestabilan, negara kita ni memerlukan satu kestabilan politik untuk kita memacu ekonomi dan sebagainya. Dan saya lihat begini, malam tadi saya duduk bersama-sama dengan rakan-rakan di Twitter Space. Saya mendengar keluhan, saya mendengar luahan. Saya dengar semua pihak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang bagi cadangan lain, nama lain dan sebagainya. Dan saya mengambil satu keputusan secara peribadi. Yang pertamanya, tidak adil untuk kita letakkan 100% kekalahan UMNO Barisan Nasional ini di atas bahu Presiden UMNO. Itu yang pertama. Sebab dia ada struktur yang lain seperti pengarah pilihan raya dan sebagainya. Dan yang kedua, saya nampak satu kelainan sedikit bila sewaktu tempoh berkempen, kita ni menyerang UMNO Barisan Nasional selain pada Perikatan Nasional tu, tetapi di setengah-setengah tempat calon UMNO menyerang UMNO. Calon UMNO menyerang Zahid selaku presiden. Dan saya pelik benda tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Zahid Hamidi atau Presiden UMNO ni memang terpalit dengan kes mahkamah. Tetapi dia belum lagi dijatuhkan hukuman. Memadailah kita lihat satu senario, contohnya di Sabah. Di Sabah, di mana Sabah Ketua Menterinya Haji Ji. Timbalan Ketua Menterinya Bong Mokhtar. Bong Mokhtar kan sama juga terpalit dengan kes mahkamah. Tetapi kerajaan itu stabil kan? Walaupun kerajaan itu adalah isu-isu, tetapi stabil sehingga hari ini. Itulah sebenarnya kunci ke arah kestabilan politik dalam pemerintahan negeri maupun negara. Jadi saya fikir kalau ikut secara peribadi, ikut marah saya memang rasa tak perlu kot. Kita rasa begitu. Apa pandangan? Okey, dia macam gini. Pertama sekali kena fikir pertimbangan politik dulu. Okey. Kalau tidak kerana usaha Datuk Seri Zahid ni, boleh tak kita bawa Pakatan Barisan Nasional ni untuk bersama dengan Pakatan Harapan? It will never happen. Betul. Untuk makluman, di dalam UMNO sendiri sudah ada pihak ditawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri, sudah ada pihak ditawarkan jawatan Perdana Menteri. Kalau misalnya masih ada lagi bunyi-bunyi ni, kita tanya dia orang balik, nak perintah ke tak nak perintah? Sebab kalau misalnya hari ini Datuk Seri Zahid tidak diberikan pengiktirafan sebagai Presiden UMNO, dia dipilih oleh akar umbi UMNO. Kalau nak ubah, boleh. Pemilihan UMNO nanti, kalau orang lain dipilih sebagai Presiden, Datuk Seri Anwar ada hak untuk tukar siapa timbalan Perdana Menteri dia bila masa. Bila masa. Okey. Dan ini pertama. Kestabilan tu penting. Dan kestabilan UMNO itu menentukan kestabilan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga. Saya ambil contoh hari ini. Apa punca Muhyiddin tumbang? Apa punca Mahathir tumbang? Mahathir tumbang kerana dia parti kecil. Tetapi sebab dia dapat dokongan daripada DAP 42 kursi, dia menjadi 55 kursi, dia menjadi parti yang lebih besar dan diangkat menjadi Perdana Menteri. Padahal PKR adalah parti paling besar, 49 kursi. Sama juga masa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Parti dia hanya 5 orang je dengan dia. 16 dia curi daripada UMNO, 9 dia curi daripada PKR. Dia ada 32. BN ada 42. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Tak stabil juga. Tak stabil juga. Mereka mencuri kita, mereka buat macam-macam pada kita. Okey. Kenapa tak stabil? Kenapa Muhyiddin tak stabil? Sebab dia tidak menghormati kita. Walaupun kita lebih besar daripada dia, kita bagi dia jadi Perdana Menteri, kursi timbalan pun dia tak bagi pada Datuk Seri Zahid. Dan mereka cuba nak sumbatkan Datuk Seri Zahid ke dalam penjara. Ini menyebabkan
ujuk rasa tak puas hati, dipersegerakan. Kita pun ada maklumat dalaman kita juga. Bagaimana suami kepada CJ berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin dekat rumah abang dia apa semua sekali kan. Benda ni semua menjadi apa ni, menjadi spekulasi di bawah ni yang menyebabkan timbulnya rasa tak puas hati orang UMNO yang akhirnya bila dah tak boleh tahan sangat, mereka menarik sokongan pada Muhyiddin. Okey. Apa jadi kalau Datuk Zahid tidak diangkat menjadi timbalan Perdana Menteri? Orang lain diangkat. Contohnya, bila diangkat Datuk Seri Ismail Sabri sudah memasang badan untuk menjadi Presiden UMNO. Gadingan dia, Mazhir Khalid, sudah memasang badan untuk menjadi timbalan Presiden. Dan ujuk pula, sebelum tu hanya Datuk Zahid diserang. Kemudian Datuk Seri Muhammad Hassan pula mula diserang oleh blogger Perikatan Nasional Raja Petra. Hari ni pun dia ulang lagi sekali. Dia kata Datuk Seri Muhammad Hassan ada kes 10 juta ditransfer ke ni. Nampak tak? So kalau kali ni Datuk Seri Anwar mengulangi kesilapan Muhyiddin, apa jadi dengan kerajaan ni? Kerajaan ni akan tumbang.